Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan projek pembentangan dan refleksi kendiri bagi kursus FCE 3804 pengalaman awal di sekolah. Nama saya Ifah Syairah binti Rosdi, bernama Matrix 222295. Saya daripada Bachelor Sains Fizik dengan Pendidikan dan pensyarah penilai saya ialah Dr. Nur Kamilah binti Saad. Sekolah yang telah saya pilih untuk membuat kursus ini adalah di Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Sakti, Kota Baru, Kelantan, dan guru pendamping saya selama 2 minggu ialah Puan Hajah Faizah binti Darhaman. Pertama sekali, pengenalan sekolah. Latar belakang sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Sakti mula dikenali sebagai Sekolah Menengah Rendah Kedai Lalat pada tahun 1965 dan pada waktu tersebut sekolah ditarafkan Grade C. Kemudian nama sekolah ditukarkan menjadi Sekolah Menengah Rendah Kedai Lalat pada tahun 1978 dan pada waktu tersebut sekolah dinaik taraf kepada Grade B bersempena dengan pembukaan tingkatan 4. Kemudian nama sekolah ditukarkan sekali lagi menjadi Sekolah Menengah Kebangsaan Kedai Lalat bersempena dengan pengasas Kota Jembal pada waktu tersebut iaitu Raja Sakti. Dan nama baru ini telah dirasmikan oleh YBM Tengku Razali Hamzah pada 12 Mei 1983. Dan selepas itu, sekolah dinaik tarafkan kepada Grade A pada tahun 1995. Visi, slogan dan moto sekolah. Misi sekolah SMK Raja Sakti adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Visi sekolah pula adalah untuk melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangun potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Manakala slogan pula iaitu rajin, amanah, jujur, adil, salam, akrab, kecanaan, tepati masa dan iltizam. Akhir sekali, moto sekolah pula adalah ilmu, iman dan amal. Lokasi SMK Raja Sakti terletak di tengah-tengah bandar Kota Jembal. Antara kemudahan yang terdapat sekelilingnya adalah kawasan perumahan, pasar pagi Kedai Lalat, klinik Kota Jembal dan Petronas Pulau Melaka. SMK Raja Sakti turut dilengkapi dengan beberapa buah infrastruktur seperti Dewan Utama ataupun Dewan Terbuka, perpustakaan, makmal, kelas, kantin dan surau. Seterusnya adalah refleksi bilik darjah. Guru pendamping saya telah menggunakan beberapa kemudahan pembelajaran sewaktu sesi pembelajarannya. Alat bantu mengajar yang digunakan beliau antaranya papan tulis digital ataupun dipanggil sebagai smartboard. Manakala bahan bantu mengajar pula adalah nota ringkas dan video simulasi yang merangkumi topik dan konsep yang diajar beliau pada waktu tersebut iaitu keelektromagnetan. Selanjutnya adalah amalan pedagogi. Sepanjang mengikuti kelas guru pendamping saya, beberapa amalan pedagogi telah saya lihat yang diamalkan oleh beliau. Antaranya adalah amalan pendekatan berpusatkan pelajar, yang mana guru pendamping saya bertindak sebagai fasilitator sementara pelajarnya pula bergiat aktif dalam pembelajaran. Melalui amalan ini, pelajar diberikan peluang untuk meneroka mencari jawapan mereka sendiri serta berbincang sesama mereka. Oleh itu, ia dapat menggalakkan lagi kemahiran berfikir kritis dan kreatif pelajar. Selanjutnya, beliau turut mengamalkan amalan ulang kaji ringkas yang mana amalan ini membantu pelajar untuk mengingati kembali sekaligus memperkuatkan lagi ingatan jangka panjang mereka. Melalui amalan ini juga dapat memberikan peluang untuk pelajar bertanya mengenai perkara yang mereka kurang faham. Dan akhir sekali adalah amalan teknik soal jawab interaktif yang mana ia melibatkan komunikasi dua hala antara guru pendamping saya dengan pelajarnya. Amalan ini dapat membantu beliau menilai tahap pemahaman pelajar dan mendorong pelajar untuk berbincang secara lebih mendalam. Kemudian, rancangan pengajaran. Tujuan rancangan pengajaran ini adalah untuk membantu para guru mencapai objektif pengajaran yang telah ditetapkan secara efisien dan setiap sekolah mempunyai rancangan pengajaran tersendiri. Yang mana bagi SMK Raja Sakti, setiap guru tingkatan perlu menghabiskan silibus sebelum tempoh tertentu. Bagi guru pendamping saya, beliau telah pun membuat perancangan tentang topik yang ingin diajar beliau pada setiap minggu. Sebagai contohnya, pada minggu pertama dan minggu kedua penempatan saya, beliau telah merancang untuk mengajar pelajar tingkatan 5 Azalia topik keelektromagnetan. Seterusnya adalah rancangan membuat ulang kaji ringkas, yang mana beliau telah pun merancang untuk melakukan pada waktu hampir akhir kelas. SMK Raja Sakti turut mengarahkan para guru, khususnya para guru tingkatan 5 untuk melakukan koleksi soalan semasa kelas tambahan ataupun semasa kelas tutor pada hujung minggu. Seterusnya adalah kekuatan dan kelemahan rancangan pengajaran. Antara kekuatan yang telah saya kenal pasti mengenai rancangan pengajaran yang dilaksanakan di SMK Raja Sakti adalah pelajar mudah untuk mengingati akan topik yang diajar oleh kerana sering melakukan ulang kaji ringkas. Seterusnya adalah silibus pula dapat dihabiskan dengan cepat.
Manakala kelemahannya pula adalah kurang tumpuan terhadap individu, yang mana rancangan yang bersifat tidak selektif ini mungkin akan merungsingkan pelajar yang lemah. Dan akhir sekali adalah beban kepada guru dan pelajar, yang mana mereka terpaksa untuk bergerak laju dalam proses pembelajaran untuk mengejar silibus. Pelaksanaan KBAT di dalam bilik darjah adalah untuk melatih pelajar bukan sahaja menghafal fakta, tetapi untuk berfikir secara kritis dalam memahami konsep fizik. Guru pendamping saya melaksanakan KBAT di dalam kelasnya adalah melalui penggunaan video simulasi untuk membantu pelajar memvisualisasikan konsep keelektromagnetan. Melalui aktiviti ini, pelajar dilatih untuk berfikir secara kreatif, menganalisis serta menilai maklumat secara berterusan. Pelajar juga berpeluang untuk berfikir secara luar kotak mengenai impaknya di dalam kehidupan. Dan akhir sekali, guru saya turut menyatakan soalan yang menghubungkaitkan teori dengan aplikasi dunia sebenar. Seterusnya, persediaan sebagai bakal guru. Pertama sekali adalah pengetahuan teknologi. Sebagai bakal guru, perlulah mempunyai pengetahuan dalam teknologi dan mengasah kemahiran dalam menggunakan alat bantu mengajar seperti video simulasi dan model untuk menerangkan konsep abstrak kepada pelajar. Kedua, bakal guru perlulah kreatif dalam pengajaran, yang mana setiap bakal guru perlulah memahami keperluan untuk menjadi lebih kreatif dalam memupuk semangat pelajar dan rasa suka menimba ilmu di dalam kalangan pelajar. Akhir sekali adalah pemahaman KBAT, yang mana bakal guru perlulah mempelajari konsep KBAT dalam mata pelajarannya terlebih dahulu dan konteks pengajaran serta mengaplikasikannya di dalam kelas. Kemudian adalah budaya sekolah dan budaya kerja. Antara budaya sekolah yang diamalkan dan diterapkan di SMK Raja Sakti adalah bacaan surah Al-Kahfi. Kedua, budaya salam apabila bertemu dengan guru. Dan ketiga, budaya melaksanakan perhimpunan harian. Budaya kerja pula, yang pertama, guru-guru akan memakai baju berwarna seragam pada hari pertama setiap minggu. Dan kedua adalah budaya semangat kerja berpasukan. Kepentingan budaya sekolah dan budaya kerja. Kepentingan budaya sekolah adalah dapat mewujudkan suasana yang tenang sebelum sesi pembelajaran. Seterusnya, dapat memupuk sikap hormat terhadap guru dan orang lebih tua. Dan akhir sekali, dapat meningkatkan disiplin pelajar. Manakala, kepentingan budaya kerja pula, yang pertama adalah dapat menunjukkan imej profesionalisme yang tinggi di mata pelajar. Dan kedua, dapat memastikan persekitaran sekolah yang harmoni dan kondusif. Antara kekuatan yang telah saya kenal pasti melalui budaya sekolah yang diamalkan di SMK Raja Sakti ini adalah nilai spiritual dan keagamaan pelajar terjamin, serta dapat lihat peningkatan dari aspek disiplin dan motivasi pelajar. Manakala kelemahannya pula adalah terdapat segelintir pelajar yang tidak melibatkan diri dalam mengamalkan budaya ini. Cadangan program sulam. Setelah melakukan perbincangan bersama-sama dengan guru pendamping saya iaitu Cikgu Hajar Faizah binti Rahman, kami telah pun mencadangkan 2 buah cadangan program sulam yang dapat dilaksanakan di SMK Raja Sakti untuk mengintegrasikan lagi akademik dan hiburan masyarakat. Pertama sekali iaitu program mentor-mentee, yang mana pelajar cemerlang dari setiap kelas dan tingkatan akan menjadi mentor kepada sahabat lain. Mereka akan membantu rakan-rakan lain dalam mata pelajaran kritikal seperti matematik, sains dan bahasa Inggeris. Manakala guru pula akan bertindak sebagai pemantau dan sedikit sebanyak akan memberi bantuan kepada pelajar mentor. Kedua adalah program gotong royong kawasan sekolah dengan melibatkan kerjasama masyarakat setempat. Kesimpulannya, program PAUS ini telah memberikan peluang kepada saya sebagai bakal guru untuk merasai suasana sebenar pengajaran di sekolah, budaya pelajar dan kerja serta persekitaran sekolah. Tambahan pula, pengalaman ini telah membuatkan saya mengenal pasti akan cabaran serta strategi untuk menangani suasana di dalam bilik darjah. Harapan saya pula agar program ini berterusan dapat membuka mata dan minda bakal guru untuk terus berjuang dan berusaha ke arah bidang pendidikan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.